Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, Sarawak memerlukan lebih ramai golongan profesional bagi membantu negeri itu mencapai hasrat negeri maju pada tahun ini. Perinciannya langsung bersama Vanessa Mering di studio RTM Kuching. Silakan Vi. Ya, terima kasih Sahi. Sarawak memerlukan sejumlah besar profesional yang berkemahiran tinggi ke arah mencapai aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata ini termasuk 500 pakar dalam bidang kejuruteraan, matematik, sains komputer serta kejuruteraan perisian. Ia bagi melahirkan lebih ramai tenaga mahir ke arah merealisasikan hasrat kerajaan negeri bagi mencapai status negeri maju menjelang 2030. Jelasnya dengan adanya tenaga kerja yang terlatih dan berkemahiran tinggi, Sarawak akan memiliki sumber daya manusia yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, inovasi dan pembangunan negeri yang mampan. Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian dalam ucapan perasmian Majlis Convocation Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ke-27 di Kota Samarahan. Beliau turut menyempurnakan penyampaian scroll kepada 544 graduan bagi sidang satu majlis berkenaan. Mereka merupakan siswazah bagi ijazah Dr. Fasalfah, ijazah sarjana muda dan diploma pasca siswazah pendidikan UNIMAS. Ini termasuk seorang pensyarah Profesor Madya Dr. Bobby Chai, 71 tahun yang menerima ijazah Dr. Falsafah dalam bidang ekonomi perniagaan. I just want to continue to study because I find it is that could upgrade myself is very important to me lah, not to upgrade myself and to spend my time wisely, so that I also can inspire the younger generation to do the same. Sementara itu, Premier memberitahu perancangan untuk menubuhkan syarikat penerbangan yang berpangkalan di Sarawak adalah selaras dengan pertumbuhan pesat di Pulau Borneo yang bakal menjadi tumpuan dunia. Ini apabila ibu kota negara Indonesia iaitu Nusantara di Kalimantan Timur dibuka kelak. Datuk Patinggi Abang Johari percaya dengan kedudukan geografi yang strategik, Sarawak berpotensi menjadi hub dalam pelbagai bidang kerjasama antara Malaysia dan Indonesia di masa akan datang. Beliau yakin perancangan Sarawak untuk menubuhkan syarikat penerbangan itu akan memberi kesan positif kepada sektor pelancongan negeri dengan meningkatkan aksesibiliti ke destinasi-destinasi menarik di Sarawak dan Borneo secara amnya. Dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu Sarawak telah memulakan pengeluaran amonia hijau, metanol hijau dan hidrogen hijau yang dijadualkan untuk pengeluaran komersial menjelang 2028. Ini sekaligus menunjukkan komitmen kerajaan negeri untuk mengurangkan pelepasan karbon, menerima penyelesaian tenaga bersih dan mendorong Sarawak ke era yang lebih bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Beberapa projek pembinaan balai dan kuartus Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM di Sarawak telah diluluskan dan akan dilaksana tahun hadapan. Ia melibatkan dana berjumlah 13.2 juta ringgit. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming memberitahu projek tersebut merangkumi pembinaan balai bomba dan penyelamat BBP Sungai Asap dan kuartus bomba BBP Tatau dan BBP Daro. Beliau memaklumkan kementerian juga merancang beberapa projek baharu berdasarkan keperluan pada masa akan datang, antaranya cadangan pembinaan BBP Dalat dan Engkelili. Turut dirancang pembinaan kuartus bomba di BBP Tanjung Manis di Mukah serta beberapa projek perolehan tanah bagi pembinaan balai baharu antaranya di Julau dan Lubuk Antu. Pada belanjawan tahun 2024 tahun depan, kami telah meluluskan 53.8 juta bagi projek-projek baru fizikal binaan yang merangkumi pembinaan baru naik taraf dan penyelenggaraan fasiliti kebombaan termasuk balai dan kuartus. Ini untuk peringkat kebangsaan. Selain itu, sebanyak 64.8 juta ringgit juga diluluskan bagi pelaksanaan projek baru kelengkapan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi tahun 2024 bagi perolehan baru dan penyelenggaraan jentera dan kenderaan bomba. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas merasmikan BBP Asajaya di Samarahan.
Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak bersama Talent Corporation Malaysia Berhad Talent Corp serta Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda bergabung tenaga dalam melahirkan tenaga kerja mahir tempatan menjelang 2030. Salah satu inisiatif yang dilaksanakan ialah Bengkel Kolaborasi Industri Akademia IAC oleh Talent Corp yang diadakan di Kuching. Bengkel tersebut menghimpunkan lebih 80 peserta yang terdiri daripada wakil industri dan ahli akademik. Bengkel IAC fokus untuk mengumpul input, pandangan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan serta menekankan isu berhubung tenaga kerja yang dihadapi oleh industri. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagawi In, semasa berucap merasmikan bengkel tersebut berkata, kerjasama seperti itu membuka ruang kepada pihak industri dan akademia untuk memberikan pandangan yang tidak ternilai tentang sistem pendidikan di Sarawak. Dengan itu membolehkan kerajaan Sarawak menyusun serta menyesuaikan inisiatif yang berkaitan untuk hasil yang lebih berkesan. Tambah beliau, strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 menyasarkan kadar tenaga kerja mahir tempatan sebanyak 30%. Perkembangan berita sukan. Petinju profesional negara Deloniel McDillan Bong atau Kilat Boy juara kejohanan Persekutuan Tinju Asia ABF di Bangkok, Thailand bulan lepas sudah bersedia untuk mempertahankan gelarannya di gelanggang yang sama Disember kelak. Juara Asia kategori bantam weight kelahiran Sri Aman itu berkata persiapan mula diadakan ketika berkampung di Kompleks Sukan Majlis Sukan Negara Nilai Negeri Sembilan sejurus selepas menjuarai perlawanan bersejarah tersebut. Kami belum persiapkan, belum confirm dengan target kami sebab kami akan bergantung dengan opponent dulu. So, saya just buat preparation lah. Beliau ditemui pemberita di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching malam tadi. Ketibaan Kilat Boy yang merupakan petinju anak Sarawak pertama membawa pulang gelaran tersebut disambut dengan meriah oleh perwira-perwira IBAN lengkap dengan pakaian tradisional yang melaungkan kata-kata semangat. Menceritakan secara ringkas mengenai kemenangan beliau setelah mengalahkan wakil tuan rumah Artid Bamrunggea, beliau berkata ia merupakan satu perlawanan yang sangat sengit dan mendapat tekanan daripada pesaingnya pada pusingan pertama dan awal pusingan kedua. In round number 2 and early round number 3, I was toe-to-toe with my opponent and I throw more body punches to him and continue it with my combination. Deloniel berjaya menumbangkan petinju Thailand tersebut dengan hanya mengambil masa 2 minit 44 saat dengan kiraan technical knockout pada pusingan ketiga daripada perlawanan 10 pusingan. Kejohanan Rugby Bintulu 10 sebelah, Bintulu Tens, anjuran Kelab Rugby Bintulu BRFA bersempena Pesta Convocation Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu mendapat penyertaan lebih 30 pasukan dari seluruh negara. Penyertaan pasukan luar seperti Barbarians Angels yang merupakan bekas pemain UPM Serdang, Kelab Rugby Kuching, pasukan Bomba Rugby Club Dominator, Baram Rhinos menjadikan permainan lebih bermutu. Dan kita mempunyai kategori bawah 12, bawah 17, Ladies Open dan Men's Open. So, dia amat-amat meriah lah tahun ni. Dan kami bersyukur sangat sebab banyak tim-tim luar dia membawa tahap pertandingan rugby dan skill-skill dan level rugby yang sangat menakjubkan lah. Beberapa kategori dipertandingkan sepanjang 2 hari kejohanan berlangsung iaitu kategori bawah 12 tahun, bawah 17 tahun, kategori terbuka wanita dan terbuka lelaki. Perlawanan tumpuan terbuka lelaki pasukan Black Cats dari Kuching telah menewaskan pasukan pilihan Barbarians Angels dengan 33 mata berbalas 5 mata. Faktor dia training yang cukup dan selection tim yang mantap. Setelah beberapa tahun kita cuba untuk target sampai ke peringkat final cup ini, tahun ini memberi rezeki yang sangat besarlah untuk KRFC atas kemenangan ini. Kejohanan Rugby Bintulu Tens berlangsung di Padang Rugby UPM Kampus Bintulu. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Sahi. Baik, Vi, terima kasih.